Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid tahun 2 Temenggung. So, kita akan mulakan aktiviti kita dalam buku teks Bahasa Melayu. Jadi, cikgu nak anda semua buka muka surat 75. Hari ini kita akan belajar unit 12. So, cikgu dah sediakan rakaman video dan anda hanya dengar dan fahami aktiviti yang cikgu sediakan. So, nanti awak akan belajar muka surat 75, 76, 77, 78 dan 79. Dan seterusnya nanti anda akan pergi ke buku aktiviti pula. Selamat belajar. Murid. Baiklah murid-murid, mari kita lakukan aktiviti yang pertama, iaitu menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betul dan tepatnya. Jadi, cikgu perlukan kamu bersedia mendengar dan cuba sebut semula apa yang kamu dengar. Murid-murid sudah bersedia? Baiklah, dengar arahan cikgu. Yang pertama, sila tutup mata kamu dan jangan lihat video ini, tetapi dengar sahaja. Ikut apa yang kamu dengar. Yang pertama, berbudi bahasa. Sebutkan. Bagus. Yang kedua, masyarakat Malaysia. Sebutkan. Tahniah. Yang ketiga, selamat sejahtera. Sebutkan. Bagus. Yang keempat, saya harap kamu sihat dan sejahtera. Sebutkan. Tahniah. Yang kelima, kabar baik Hana. Sebutkan. Ya, betul. Dan yang terakhir, terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Sebutkan. Tahniah. Bagus murid-murid. Sekarang kamu boleh buka mata kamu dan cuba semak slide ataupun video cikgu ini. Lihat, ini adalah petikan dalam buku teks yang bertajuk Berbudi Bahasa Budaya Kita. Kamu boleh baca dan cuba tuturkan semula bersama ahli keluarga kamu yang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, berjumpa lagi kita dalam siri membaca buku teks. Hari ini kita akan baca satu petikan daripada muka surat 76. Baik, mari kita bacakan tajuknya. Asal usul nama baling Kedah. Baik. Mari kita baca petikan yang pertama, iaitu perenggan yang pertama. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Baik, mari kita baca perenggan yang kedua. Mereka membantu dengan
mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Baik, kita sambung untuk perenggan yang seterusnya. Baik. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Baik, kita sambung perenggan yang terakhir. Petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Ban Lin, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Ban Lin menjadi baling. Baik. Bagus kerana anda telah berjaya membaca sehingga tamat. Anda boleh mengulangi bacaan petikan tersebut berulang kali supaya anda lebih mahir dan lancar. Baiklah, sampai di sini saja video ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Baiklah, mari ke muka surat 77. Menulis. Okey, tapi awak tak perlu tulis. Buat je dengan saya. Kita teka perkataan tu sama-sama. Okey. Saya tengok seronoknya menonton teater. Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater. Kumpulan teater apa dekat buku tu? Kumpulan teater SK
Dekat situ ada tulis nama sekolah kan? SK Taman. Taman apa? Rasa. Oh. Rasa indah. Okey. So, jawapan dia ikut perkataan yang ditulis dekat gambar tu. Next, mereka mempersembahkan cerita yang bertajuk Pemuda yang Jujur. Pada suatu hari, seorang pemuda memasuki sebuah apa? Apa gambar ni? Sebuah hutan pandai. Jadi mereka tulis hutan. Good. So, saya tak jawapan situ. Dia mencari kayu api untuk dijual. Dia terjumpa sehelai apa ni? Sehelai selendang. So SELENDANG. Selendang bersulam emas yang cantik. Dia membawa selendang itu ke rumah. Keesokan harinya, dia membawa selendang itu ke mana? Istana? Ke kedai? Oh, ke istana lah. Betul jawapannya. Ke istana. Oh, istana betul je tu. So, istana ISTANA. Istana. Rupa-rupanya selendang itu kepunyaan puteri raja. Raja mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada pemuda itu. So, dekat situ gambar apa tu? Raja bagi hadiah. Raja suruh dia kahwin dengan anak dia ke? Tak. Sebab siapa nama orang dia? Pemuda tu Allah. Nama pemuda tu Yahya. Jadi dekat sini menunjukkan Yahya dah ada keluarga. Okey. Yahya dah ada keluarga. Jadi jawapan yang diberikan Yahya dan keluarganya. Realistik betul cerita ni. Keluarganya. Yahya dan keluarganya sangat gembira kerana dapat Okey, sorry, cerita tu tak ada kaitan dengan Yahya. So, cerita tu pasal pemuda je. Dia jumpa selendang bagi pada raja. Raja pun ucapkan terima kasih. Sampai situ je lah. Itu cerita dia. Jadi, Yahya ni yang datang dengan family dia kan. So, Yahya ni dia cakap Yahya dan keluarganya sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. So, sebab tu tajuk teater tu Pemuda yang Jujur. Sebab pemuda tu jumpa selendang bersulam emas. Yang ni kan, ni. Selendang bersulam emas. Lepas tu dia bawa pergi istana. Dia pulangkan. Tu je. Tak ada kaitan dengan Yahya. Yahya dengan family dia datang tengok cerita. So, itu je lah. So, dekat sini awak belajar meneka perkataan untuk yang diisi dalam tempat kosong melalui gambar. So, gambar yang ini SK Taman Rasa Indah. Gambar yang ini hutan. Gambar yang ini selendang. Gambar yang ini istana. Gambar yang ini Yahya dan keluarganya. So, itu sahaja. Kita ke muka surat sebelah. Kata seru ialah perkataan yang digunakan untuk melahirkan perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan juga hairan. Perasaan yang gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan ni akan melahirkan kata seru. Apa contohnya? Wah, amboi. Oh, cis. Nah. Aduhai. Ini ialah contoh kata seru. Baiklah anak-anak, kata seru ini ialah perkataan yang melahirkan perasaan-perasaan tadi. Dan kata seruan ini digunakan untuk membuat ayat seruan.
apa contoh ayat seruan? Cikgu akan beri kamu satu contoh ayat seruan. Contohnya ialah, aduh, sakitnya perut saya. Baik, kalau anak-anak lihat dalam ayat seruan ini, ada kata seru iaitu kata seru aduh dan di hujungnya ada tanda seruan. Baik, inilah yang dikatakan ayat seruan. Ayat seruan mesti ada kata seru. Mana satu kata serunya? Aduh ialah kata serunya. Baik, seterusnya kita lihat apakah itu kata perintah pula. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan dan permintaan. Apa perkataannya? Ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. Mari kita lihat apakah contoh kata perintah. Sila, tolong, minta, jangan, usah, harap. Baik, ini ialah contoh-contoh kata perintah. Daripada kata perintah ini, pastinya akan membentuk ayat perintah. Sama seperti, kata apa tadi yang kita lihat? Ya, kata seru yang akan membentuk ayat seruan. Manakala kata perintah akan membentuk ayat perintah. Baik, kata perintah ni digunakan untuk membuat ayat perintah. Mari kita lihat contohnya. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Itu ialah contoh ayat perintah yang menggunakan kata perintah jangan. Baik, anak-anak sudah pun ingat apakah yang dikatakan kata seru dan juga kata perintah. Seterusnya, mari kita rujuk buku teks muka surat 78 dan 79 yang memberi kita penerangan yang lebih lagi dan juga latihan bagaimana kita nak menggunakan kata seru dan kata perintah. Jom. Baik, mari kita lihat muka surat 78. Aspek tata bahasa kata seru dan ceritanya ialah tentang sehari di Muzium Kaca iBox Glass Museum. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. Baik, kita lihat di sini ada kotak-kotak dialog di antara Yahya dan keluarganya. Mari kita lihat untuk kotak berwarna merah jambu ini terlebih dahulu. Baca dengan intonasi yang betul ayat seruan. Baik, ikut cikgu. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Baik, bagus anak-anak. Baik, teruskan ikut cikgu untuk dialog yang seterusnya. Terowong ini memang cantik, emak. Hana pun ada di sini. Nampak tak intonasi yang cikgu bacakan tadi? Ayat seruan intonasinya perlu begitu. Sekarang kita lihat kotak dialog yang berwarna kuning pula. Mari kita baca. Hai Yahya, kamu pun datang? Nampak tak cikgu lontarkan intonasinya begitu? Hai Yahya, kamu pun datang? Apa jawab Yahya? Ya, Hana. Wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Baik, nampak tak anak-anak? Cikgu lontarkan intonasi ayat seruan yang betul. Baik, sekarang kita lihat kotak yang berwarna hijau ini pula. Oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Nampak anak-anak? Okey,
Ini ialah kata seru yang telah digunakan, iaitu amboi, hai, wah dan oh. Baik, cikgu pun dah lontarkan ayat seruan tadi dengan intonasinya. Baik, sekarang kamu lihat di bahagian bawah ini, untuk kotak dialog yang berwarna ungu, biru dan juga warna coklat ini, baik, kita akan lengkapkan dengan menggunakan kata seru yang betul. Sebelum tu kita baca terlebih dahulu ya. Baik, cantiknya motif pada ukiran ini. Betul Yahya. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Baik, itu ialah dialog dalam kotak berwarna ungu. Sekarang kita baca untuk kotak dialog berwarna biru pula. Ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikitar semula. Uniknya botol itu, saya mahu membelinya juga. Baik, yang terakhir, sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Baik, nampak tak anak-anak? Cikgu lontarkan intonasi ayat-ayat seruan tadi. Baik, mari kita bincangkan apakah kata seruan yang betul yang perlu dimasukkan ke dalam dialog itu. Baik, mari kita lihat. Ini cikgu dah paparkan dengan penuh muka surat 78. Baik, untuk melengkapkan dialog pada kotak dialog berwarna ungu, mari kita baca sekali lagi. Yang ni ya anak-anak. Cantiknya motif pada ukiran ini. Baik, jawapannya ialah amboi, cantiknya motif pada ukiran ini. Baik, kita gunakan kata seru amboi. Baik, seterusnya, betul Yahya. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Baik, kata seru yang kita boleh gunakan iaitu cikgu ulang semula. Betul Yahya. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Kita boleh gunakan kata seru tersebut. Baik, seterusnya kita lihat untuk kotak dialog berwarna biru. Ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikitar semula. Uniknya botol itu, saya mahu melihatnya juga. Baik, jawapannya ialah, wah, uniknya botol itu, saya mahu membelinya juga. Baik, dapat anak-anak? Itu ialah kata seru yang kita telah gunakan. Sekarang kita lihat untuk kotak dialog yang terakhir. Sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Baik, kata seru yang kita gunakan ialah, oh, sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Jadi itu antara kata seru yang boleh digunakan untuk melengkapkan dialog ini. Seterusnya mari kita lihat muka surat 79 yang mana di dalam cerita lawatan ke Muzium Padi ini ialah gabungan di antara kata seru dan juga kata perintah. Baik, mari kita lihat gambar yang pertama. Baik, gambar yang pertama ini telah diberikan dua perkataan iaitu dan juga sila. Ialah kata seru dan sila ialah kata perintah. Mari kita baca bersama-sama. Murid-murid, sila turun dari bas sekarang. Kita sudah sampai di Muzium Padi. Baik, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kata seru yang diberikan ialah wah dan juga kata perintah yang diberikan ialah jangan. Baik, mari kita lihat kotak dialog yang berwarna hijau. Uniknya barang-barang purba ini. Sentuh alatan itu, Sumi. Baik, apakah kata seru dan kata perintah yang sesuai untuk kotak yang berwarna hijau? Baik, kotak yang berwarna hijau ialah wah, iaitu kata seru. Wah, uniknya barang-barang purba ini. Dan kata perintahnya ialah jangan sentuh alatan itu, Somi. Baik,
dapat? Senang bukan? Baik, kita lihat gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga, mari kita baca. Ambilkan gambar saya, Yong Han. Begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Baik, ada kata seru dan kata perintah. Kata serunya oh dan kata perintahnya ialah tolong. Baik, jawapannya ialah tolong ambilkan gambar saya, Yong Han. Itu ialah kata seru. Kata seru ke kata perintah? Itu ialah kata perintah. Terbalik ya. Baik, seterusnya. Oh, begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Oh ialah kata seru. Bagus. Baik, untuk gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Cepatnya masa berlalu. Baik, jawapannya ialah minta beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Minta ialah kata perintah. Dan jawapan seterusnya ialah amboi, cepatnya masa berlalu. Amboi ialah kata seru. Baik, cikgu ingin ingatkan sekali kepada kamu, untuk ayat seru, pastikan ayat seru mesti mempunyai tanda seruan. Baiklah, kamu pun sudah faham dan juga telah mengenal pasti kata seru dan kata perintah dengan betul. Okay, baiklah semua murid-murid, kita buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Baiklah, kita akan ke muka surat 85. So, kita akan buat aktiviti unit 12, amalan baik. Aktiviti 1A, dengar, sebut dan tulis. Hemah tinggi. Mari kita baca sama-sama. Selamat pagi murid-murid. Kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita melawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari. So, murid pun jawab apa? Baiklah cikgu, kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru, bertanya tentang khabar. Lagi? Tanya tentang khabar apa? Okay, awak tengok dekat atas tu pilihan jawapan dia. Sekejap Okay. So, tadi dia kat jawapan ni mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa guru. So, yang ini sudah. Lepas tu, bertanya khabar tentang kawan. Sambung dekat situ. Lepas tu nanti kita akan ambil jawapan yang ini. Bertanya khabar tentang kawan. Kita guna semua jawapan yang dihitamkan. Okey, mari kita tulis sama-sama. Ada berapa jawapan dihitamkan tu? Sekejap. Saya padam balik ni. Macam mana nak kecilkan berus? Brush. Kita ambil ini pula. Okey. Mengucapkan selamat sejahtera, bertanya khabar. Tanya khabar dekat sini, bertanya khabar. Berdoa supaya kawan cepat sembuh. Dan berterima kasih apabila menerima sesuatu. Jadi kita nak kena buat ayat dekat bawah tu. So bila nak buat ayat, kita bawa. So mengucapkan bertanya khabar tentang kawan. Kecilkan sikit. Kawan. Lepas tu kita boleh koma. Lepas tu isi apa? Tanya khabar tentang kawan. Berdoa. Ambil balik ayat tu. Berdoa semoga. Okay, kita sambung bawah pula. Berdoa semoga kawan cepat sembuh.
Lepas tu dengan last dia kan. Dan tarik sini tu. Okey, kita guna bawah lagi. Dan berterima kasih apabila menerima. Masuk situ. Pergi kat bawah. Sesuatu nokta. Okey. So, jawapan dia kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru yang ini. Error berjumpa dengan guru. Good. Next, bertanya khabar tentang kawan yang ni. Lepas tu berdoa semoga kawan cepat sembuh. Dan akhir sekali berterima kasih apabila menerima sesuatu. Okey, siap muka surat 85. Baiklah, Assalamualaikum. Okey, kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 86. So, tengok arahan dia. Sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian tulis. So, yang pertama ialah silalah duduk. Yang kedua, jemputlah masuk. Yang ketiga, terima kasih, jumpa lagi. Dan akhir sekali, terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. So, ada 4 gambar. So, gambar yang pertama, agak-agaknya apa tu? Gambar yang pertama, so budak tu pegang pintu. Lepas tu ada kawan dia dekat luar. So patut tulis apa? Jemputlah masuk. Pandai. Saya tukar colour merah. Okay. Good. Next, nombor 2. Gambar budak tu buat apa? Ada tunjuk kerusi. Jadi kalau tunjuk kerusi, silalah duduk. Okay. Good. Nombor 3. Ada tunjuk apa tu? Apa benda yang dia bawa tu? Dia bawa pakaian tu atas saya. Terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Okay, salin tu. Terima kasih kerana meminjamkan. Tak nampak. Meminjamkan. Okey, tak muat kan? Dia tulis kat bawah. Meminjamkan saya pakaian ini. Okey. Dan last kali. Terima kasih. Nokta. Jumpa lagi. Nokta. Tadi dekat sini tak ada nokta. Okey. So, itulah dia jawapan untuk muka surat 86. Baiklah, kita seterusnya ke muka surat 87. Baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. So, cerita berkenaan dia, sang lebah dan sang kelulut. Pada suatu hari, sang lebah ke rumah sang kelulut. Dia melihat sang kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Hai sang kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika belum berterbang dengan aku, kata sang lebah dengan sinisnya. Sinis tu apa? Sinis tu macam berlagak lah. So, apa jawab sang kelulut? Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata sang kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju.
Sang keluluk yang berada di belakang terus terbang ke arah sang lebah. Sang keluluk mengangkat sang lebah lalu terbang ke arah garisan penamat. Maksudnya apa? Lebah dia laju sangat. Jadi dia terantuk langgar pokok. Agaknya pengsan dah tu kot. So lebah pun datang tolong angkat dia. So penutup dia, sejak hari itu sang lebah tidak sombong lagi. Jadi nilai yang awak dapat daripada cerita di atas. Yang pertama, dari sedang bekerja dengan tekunnya. So nilai dia apa? Nilai dia rajin. R-A-J-I-N. Pakai warna biru pula. Rajin. Nilai untuk nombor 2. Nombor 2, warna hitam yang nombor 2 ialah esok kita berlumba. So ada apa? Nilai dia esok kita berlumba. So nilai dia kat situ berani. Maknanya berani sahut cabaran kan. Nombor 3, tebuan boleh menjadi pengadilnya. So nilai dia apa? Yang nak lumba siapa? Keluluk dengan lebah kan. Tapi dia ajak tebuan jadi pengadil. Jadi nilai dia kat situ yang kita boleh dapat ialah mempercayai. Sekejap. Letak sini. Mempercayai. Percaya siapa? Rakan. Nilai yang keempat, itu mengangkat sang lebah. Apa nilai daripada mengangkat sang lebah tu? Dia baik hati. Dia bersimpati. Akhir sekali tidak sombong lagi. Nilai dia ialah insaf. So ini adalah 5 nilai yang awak boleh dapat daripada perkataan yang dihitamkan tu. Okey. So salin dalam buku awak. Terusnya muka surat 88. Okey, aktiviti dia baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperolehi. Okey, mari kita baca. Harga segelas susu. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjaja kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu tetapi ditolak. Okey. So, budak perempuan tu bagi air. Air apa? Dia bagi susu pada Farhan. Farhan nak bayar tapi budak perempuan tu tak nak. Jadi nilai yang awak boleh dapat daripada perbuatan tu apa dia? Budak perempuan tu apa? Baik hati. Kita pakai color biru. Purple lah. Baik hati. So nombor 2. Ada besar dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan dia bagi 2, 4, 6. Oh, okey. So, atas ni pun ada ruang jawapan rupanya. Okey, atas ni pun awak kena tulis. So, nilai dia kat situ. Dalam buku jawapan ni dia kata berjaja kuih. Aktiviti berjaja kuih. So, nilai berjaja kuih ni maksudnya kan dia tolong mak dia kan. Jadi, nilai kat situ ialah rajin. Jadinya, dalam perenggan yang pertama ni ada 2 nilai ataupun 2 perkara baik yang berlaku dekat situ. Yang pertama, rajin sebab dia berjaja kuih tolong mak dia. Nilai ni kan dia ambil dari saya keluarkan brush. Berjaja, besarnya. Mana nak kecil kan? Ayo. Mulalah berjaja kuih. Awak nampak tak? Dengan lagi satu, dia memberi segelas susu baik hati. Okey. Next. Waduh.
Yang bawah tu pula kita perenggan yang kedua ni. Tengok yang ni. Yang ini. Okey. Kini kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Kanak-kanak mana? Kanak-kanak yang bagi segelas susu tu. Tiba-tiba dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Sialah. Dia bukan tak ada duit, tapi tak ada doktor yang boleh tolong dia. Jadinya, apa nilai murni dekat situ? Nilai murni situ mana? Okey, keluar pun. Kita kena bagi kolom sini. Nilai murni dia ialah redha. Okey, kenapa saya kosongkan atas ni? Sebab rupa-rupanya dalam perenggan pertama ni ada 3 nilai murni. Nilai murni lagi 1, ikhlas. Ikhlas sebab dalam buku jawapan ni kata dia yang ikhlas ni dia dapat daripada ni. Dia nak bayar harga susu tapi budak perempuan tu tolak kan. Jadi nilai murni dia ikhlas. Jadi untuk perenggan pertama ada 3 nilai murni. Rajin, baik hati dengan ikhlas. Untuk perenggan kedua ada 1. Redha salah eja. Masya Allah. Sorry. Reda. Wah. Macam tu eja dia. Okey. Redha gitu. Okey. Okey. Yang ni tengok bawah yang ini pula. Perenggan yang ini pula. Okey. Pada suatu hari dia Okey. Pada suatu hari dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Kat sini dah mula susah hati. Sebab mahal kan. Okey, jadinya nilai murni dekat situ disebabkan dia cuba sedaya upaya menjalani rawatan untuk sampai sihat kan. Jadi nilai murni yang diberi ialah berusaha. Maknanya dia tak adalah cakap Mila tak apalah, dah sakit nak buat macam mana. Mula memanglah dia reda, tapi dia tetap usaha sampai dia sihat. So tengok perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir kat sini. Apa tu? Sekejap back. Tercatat. Okey. Sebelum keluar dari hospital, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat. Inilah harga segelas susu. Sweet. So, maksudnya, dulu masa kecil-kecil, ada seorang budak kan nak air. Jadi dia bagi susu. Budak nama Farhan tu, rupanya dah besar jadi doktor. Jumpa budak perempuan ni. Tak, budak perempuan ni tak cari. Agaknya Farhan ni ternampakkan, macam orang yang pernah tolong akulah. Sure dia kenal. Okay lah. Dia patut tambah. Dan akhirnya mengahwini budak perempuan tu. Okay. So, nilai murni, dia cakap apa? Kan dia tuliskan inilah harga segelas susu. Jadi dia sebenarnya balas budi budak tu. Jadi nilai murni dekat situ sekejap. Tak nampak sini. Menghargai turun bawah. Menghargai apa? Pertolongan. Okey. Ni satu ayat yang sama, menghargai pertolongan. Maksudnya doktor tu yang menghargai. Sebab tu dia bagi rawatan pada budak perempuan tu percuma. Bukan sebab budak perempuan tu cantik
Walaupun kat atas sudah tulis menjadi gadis yang cantik. Tapi sebab diingat jasa budak perempuan tu. Kalau budak perempuan tu huduh, dia tolong tak? InsyaAllah dia tolong. Nanti awak pun macam itulah. Okay. So, salin dalam buku. Kita pergi ke muka surat. Allah. Hilang. Seterusnya. Tadi apa yang hilang? Sorry. Saya salin balik. Rajin. Oh, baik hati. Baik hati. Okay. So, ni ada 6 nilai yang terdapat dalam cerita harga segelas susu. Seterusnya, mari ke muka surat 89. Tulis karangan berpandukan gambar. Tak, sebenarnya dia sulis tak pokok tempat kosong je. So, karangan ni tajuk dia Wah Meriahnya. So, dekat gambar tu gambar apa? Sambutan Hari Raya Taman Bukit Indah. So, pilihan jawapan yang diberi pengunjung. Pengunjung tu ialah orang yang datang. Pakaian tu baju. Gembira tu perasaan. Dewan tu ialah tempat. Lelaki, jantina. Muruku ni biasanya makanan apa? Ada muruku jam hari raya. Muruku biasa makanan orang India. Tapi nanti kita tengok kenapa ada muruku. Kuih bakul. Kuih bakul tu apa? Kita tengok perempuan, jantina dan akhir sekali lemang. Okey. Mari kita baca karangan ni. Lepas tu baru kita isi. Pada hari Minggu yang lalu, Persatuan Penduduk Taman Bukit Indah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan itu diadakan di sebuah awak pandai kan? Dewan. Isi terus. Dewan. Nak color apa? Color kuning lah. Ikut color butter. Allah, tak nampak. Oren lah. Okay, oren nampak. Dewan. Bawah tu, pengunjung yang datang memakai tempat kosong mengikut kebudayaan Malaysia. Memakai pakaian. Pakaian. Kaum apa memakai baju Melayu? Kaum apa? Kaum perempuan. Kaum lelaki. Siapa je pakai baju Melayu? Lelaki lah. Lelaki. Samfu dan doti. Oh, ada 3, sorry. Lepas bawah, kaum apa pula memakai baju kurung, congsam dan sari. So, kaum perempuan. Ya Allah. Perempuan. Okey, bawah. Kanak-kanak pula memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Siapa tempat kosong bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka. Siapa yang tepuk tangan? Pengunjung. P huruf besar. Pengunjung. Jawapan dia pun P huruf besar kan? Okey, pengunjung bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka. Bawah. Banyak makanan dibawa oleh penduduk taman. Mereka dapat makan. Sebab kan dia pakai pakaian ikut kebudayaan. Sebab itulah dia orang ada bawa muruku. Bawa apa lagi? Bawa kuih bakul. Sini. Kuih bakul. Nampak tak? Kecil sikit. Allah. Dan sekali lemang. Lemang. Okey. Last, penduduk taman itu sangat gembira. Okey. Siap muka surat 89. Baiklah, seterusnya kita ke muka surat 90 dan 91. Baca arahan dia. Lengkapkan karangan berdasarkan gambar dan frasa.
Tajuk dia pengalaman berilmu. Kalau tengok gambar ni, ada berapa gambar? Mula dengan Hanisah dan keluarganya. Lepas tu, Istana Budaya. Naik atas, jumpa persembahan Boria. Seterusnya, persembahan sketsa. Seterusnya, nyanyian Boria. Oh, yang atas persembahan tu, iklan je. Bawah ni baru buat betul-betul nyanyian Boria. Turun bawah, pulang ke rumah. Jadi, yang dia bagi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu adalah pilihan jawapan sebenarnya untuk awak lengkapkan dalam karangan yang dia bagi. Mari kita isi sama-sama. So, jom baca. Pada malam Ahad yang lalu, Hanisah dan keluarganya berpakaian cantik. Mereka hendak pergi ke nak pergi mana? Istana Budaya. Sebab Hanisah dan keluarganya ni dah digunakan dekat atas tu. Kan yang pertama ni kan, yang ini dia dah isi dekat sini. Hanisah dan keluarganya. Jadi kita seterusnya akan guna yang ini, Istana Budaya. Okey. So, mana jadi kecil ke pula? Oh, okey. Sebab belakang tu kecil kan. Sekejap. Saya nak type Is huruf besar I, S-T-A-N-A, Istana. B huruf besar Budaya. Kita pakai warna merah. Nampak sikit. Istana Budaya. Okey. Seterusnya, letaknya Istana Budaya di Kuala Lumpur. Mereka hendak menonton apa? Jawapan tu atas Istana Budaya apa? Menonton persembahan Boria. Oh, senang je. Memang senang pun. Jom tulis sama-sama cepat. Biar siap buku awak ni. Dah nak habis dah pun. Allah. Mana dia? Okay, next. Pergi yang sebelah sini pula. Dia pergi situ. Okay. Pertunjukan dimulakan dengan persembahan sketsa. Persembahan sketsa. Kecilkan sini. Saya besarkanlah. Pandai-pandai lawak isi Sebabkan Allah Sembahan sketsa dekat sini. Sebabnya saya scan buku ni dah jadi 2 page. Sebab tu dia kecil untuk awak tengok. Okey, ni kat sini. Persembahan Boria, jawapan dekat situ. Faham kan? Kau nak saya kecilkan juga. Buat background dia kat ni. Persembahan sikit saya kecilkan lah. Pelakor lah pula besar. Okey, bawah tu. Tempat kosong dipersembahkan. Semua penonton terhibur. Nyanyian Boria. Ambil jawapan tu. Oh, selepas itu, sorry. Nyanyian Boria. Nyanyian Boria dipersembahkan. Semua penonton terhibur dan merasa seronok. Mereka menonton sambil bertepuk tangan. Selepas persembahan tamat, Hanisah dan keluarganya last sekali pulang ke rumah. Pulang, marilah pulang. Pulang ke rumah. Keluar rumah. Sampul lah. Okey. So, boleh salin dalam buku awak pada muka 90 dan 91. So, akhir sekali muka surat 92. Tulis ayat seru berdasarkan gambar. So, ayat seru pilihan dia, Noni, kamu ke sini dengan siapa? Yang bawah tu, amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Bawah, di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Yang sebelah tu,
Oh, begini caranya menganyam tikar mengkuang. Akhir sekali. Wah, besarnya wah bulan ini. Okey. Mari kita tengok gambar. Ada 5 gambar. Gambar yang pertama, gambar kraft tangan. Yang kedua, makcik tu dengan budak tu. Nombor 3, gambar wow. 4, mengkuang. 5, baju. So, mari kita isi. Nombor 1. Dia ada tulis kraft tangan. So, agak-agaknya jawapan dia apa? Di sana ada menjual barang-barang kraft tangan. Okey. Salin. Huruf besar. Koma. Tukar kalau biru. Di sana ada jualan. Okey. Turun bawah. Jualan apa? Jualan barang craft, K-R-A-F-T. Craft tangan tanda seru. Okey. Next, nombor 2. Nombor 2 tu apa? Nombor 2. Okey, kalau tak tahu kita pergi nombor 3 dulu. Nombor 3 ada wow. Jadi, wah besarnya wow ini. Wah, koma, besarnya wow bulan ini. Tanda seru. Okey, nombor 4. Macam pernah buat je kan. So, nombor 4 tu tikar mengkuang kan. Jadi, begini caranya. Bawah, dia sambung bawah. Menganyam tikar mengkuang. Tanda seru. Akhir sekali bawah. Baju batik. Siapa yang pakai baju batik? Cikgu Murni. So, tarik dia. Amboi, koma, cantiknya Cikgu Murni. Turun bawah. Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Tanda seru. Tanda seru. Okey. So, atas tu tempat kosong tu apa yang tadi tinggal? Noni. Pandai. So, yang tinggal ialah yang noni. Huruf besar. Koma. Noni. Lepas tu tanda seru dulu. Noni. Lepas tu jarak. K tu huruf besar. Kamu ke sini. Dengan siapa tu bawah? Dengan siapa? Tanda soal. Boleh? Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi, hari ini adalah hari terakhir awak belajar dengan saya. Mulai minggu depan dan seterusnya sehingga akhir tahun. Cikgu yang akan mengajar bahasa Melayu awak ialah guru penolong kanan hal ehwal murid yang baru yang menggantikan arwah Puan Wan Suziana, iaitu Puan Salina. Puan Salina tak saya nama dia. So, awak ada. So, cikgu BM awak ialah GPK Ham Star 1. So, all the best untuk belajar dengan cikgu baru. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. So, tamatlah sudah buku Bahasa Melayu Jilid 1. Jadinya, awak akan mula belajar buku Bahasa Melayu Jilid 2
dengan cikgu yang baru. Bye.